Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi PDPR pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan menyambung tajuk pada hari Selasa, lalu, iaitu tajuk solat, ya. Jadi sebelum kita menyambung tajuk pelajaran ini, kita akan ulang kaji sedikit tajuk yang terakhir, ya, sebelum kita sambung. Kita ulang kaji dulu. Okey, ya. Jadi dalam buku teks kamu boleh rujuk, ya. Ini isi pembelajaran kita yang terakhir. Okey, rukun solat, ya. Jadi di sini ada jadual, ya, jadual dalam bentuk roda, ya, peta bulatan. Okey, kamu boleh tengok rukun solat itu dia lawan arah jam, ya. Daripada 1 di sini 13. Jadi kamu boleh tengok ini sudah Ustazah ajar. Setiap sudah saya beritahu kan, setiap warna ini, warna yang berbeza ini dia ada petunjuk, ya. Kalau biru itu dia rukun qalbi, rukun yang berniat, ya, niat dalam hati. Rukun qauli yang disebut, rukun fi'li perbuatan, ya. Jadi di sini ada pelbagai warna, kamu boleh perhatikan, rujuk balik. Cuma yang ingin Ustazah tekankan di sini yang berkesinambungan dengan pelajaran hari ini, iaitu yang ini kita belajar rukun solat, ya. Hari ini kita belajar perkara sunat dalam solat, ya. Okey, Ustazah bagi satu contoh. Contohnya rukun solat yang ketiga iaitu takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram ini dia ada dua perbuatan di situ, ya. Dia ada satu, yang pertama ucapan, ya, Allahu Akbar, melafazkan, dan satu lagi tindakan kita, ya, pergerakan kita, iaitu mengangkat takbir. Jadi di antara dua ni, yang manakah masuk di dalam rukun solat? Yang mana yang ditekankan, ya, maksud Ustazah ni, ya, yang termasuk di dalam senarai rukun solat ini adalah rukun qauli. Jadi rukun qauli antara angkat takbir dengan menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar itu yang termasuk dalam rukun qauli adalah melafazkan, ya. Jadi melafazkan Allahu Akbar itu termasuk dalam rukun solat. Tapi mengangkat takbir itu pula macam mana? Adakah dia wajib atau macam mana? Itulah perlunya kita faham, ya, apa perbezaan di antara rukun solat dengan perkara sunat. Jadi ini hari kita akan tengok, ya. Okey, jadi faham kan? Jadi yang balik kepada takbiratul ihram ini, yang dimaksudkan dengan dalam rukun solat, takbiratul ihram itu adalah melafazkan Allahu Akbar, ya, wajib dilafazkan dengan suara sekadar didengar telinga sendiri, ya, bukan dalam hati, ya. Maksudnya memadai kita sendiri tahu yang kita menyebut, ya, tidak perlu didengar oleh orang lain. Okey. Jadi kita tengok isi pembelajaran, ya, kesinambungan daripada yang telah kita pelajari pada beberapa hari yang lalu, ya. Okey, di sini kan kita terakhir. Okey, baik, kita tengok perkara-perkara sunat dalam solat, ya. Okey. Ini sebenarnya sudah kamu belajar di sekolah rendah lagi, ya. Cuma hari ini kamu belajar, kamu ulang. Mana yang tidak faham itu teguhkan lagi, kuatkan lagi pemahaman, ya. Yang mana sudah faham tu boleh diulang lagi, ya, untuk mengingatkan kembali. Okey, ya, perkara sunat dalam solat ni ada dua, ya. Satu sunat hayat dan satu lagi disebut sebagai sunat ab'ad, ya. Sunat ab'ad, ya. Cuma hari ini Ustazah kita akan fokuslah, ya. Pertama kita akan tengok sunat hayat, ya. Okey, sunat hayat apa maksudnya? Perbuatan sunat yang jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Okey, ini dia perbuatan sunat. Kalau tertinggal, ya, tertinggal maksudnya ni disengajakan ataupun tidak disengajakan, tidak perlu sujud sahwi. Apa dia sujud sahwi? Ustazah akan maklumkan nanti, ya. Kita akan tengok apa itu sujud sahwi. Maksudnya cara menggantikan. Kalau kita rasa kita mau buat, kita buatlah. Kalau tidak, tidak mengapa. Tapi lebih utama kita buatlah, ya. Kerana apa? Kerana mendapat pahala sunat, ya. Lebih cantik kita punya solat itu. Okay, yang pertama, apakah dia sunat hayat? Yang pertama, membaca doa iftitah. Seterusnya, membaca isti'azah sebelum membaca surah Al-Fatihah.
Membaca doa iftitah ni yang mana? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habislah. Ya. Okey, yang seterusnya membaca isti'azah sebelum membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, disunatkan kita untuk membaca auzubillah. Yang ketiga menyebut amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Ya, dah kan amin. Kalau berjemaah tu, kalau sendiri pun kalau mau baca tak ada masalah, tidak baca pun tak apa. Okey, yang keempat melafazkan takbir ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Allahu akbar. Kita rukuk, sami Allah liman hamidah, kita mau solat Allahu akbar. Bangun dari solat Allahu akbar. Itu ya lafaz takbir. Membaca mana-mana ayat Al-Quran. Selepas Al-Fatihah itu disunatkan kita untuk membaca mana-mana ayat lazim. Contohnya orang baca habis Al-Fatihah waladhdallin, amin, dia sambung lagi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Itu contohnya. Ya, tapi kalau tidak mau baca pun tidak mengapalah ya, sebab dia termasuk dalam perkara sunat hayat. Yang keenam membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Apa dia tasbih rukuk dan sujud? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali kan. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu adalah sunat hayat. Ya. Okay, yang ketujuh berpaling ke kanan ketika memberi salam pertama. Berpaling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpaling ke kanan. Berpaling. Yang memberi salam, menyebut salam itu rukun. Ya. Berpaling, memalingkan muka ke kanan itu adalah sunat hayat. Ya, jadi tidak salah lah kalau kita itu, kalau ada kamu nampak orang yang tidak memalingkan mukanya, itu tidak membatalkan solat. Sebab memalingkan muka itu termasuk dalam sunat hayat. Ya, yang ke-8 memberi salam kedua. Ya, kalau kamu tengok ada orang memberi salam sekali saja, salam kedua ke kiri tidak juga menjadi satu masalah. Ya, okey, kerana memberi salam kedua itu adalah sunat hayat. Tapi kalau dibuat, lagilah mencantikkan, menyempurnakan keadaan solat kita. Ya, okey, itu perkara sunat hayat. Baik, seterusnya kita tengok sunat ab'ad. Ya, okey, sunat ab'ad ini ya, okey, perbuatan sunat yang jika ditinggalkan tidak membatalkan solat. Ya, tetapi sunat diganti dengan sujud sahwi sebelum memberi salam. Okey, sunat ab'ad ini ya, perkara sunat juga ya, tapi kalau tertinggal itu sunat lagi diganti dengan sujud sahwi. Ya, tapi kalau tidak juga diganti, ya contohnya kalau tidak mahir lagi sujud sahwi, tidak perlulah, tidak mengapa. Cuma untuk mencantikkan, sampai perkara-perkara sunat ini mencantikkan, menyempurnakan lagi keindahan keadaan solat kita itu. Ya, okey. Yang pertama, sunat ab'ad yang pertama ini, ya, duduk tahiyat awal. Ya, maksudnya kita sudah bangun 2 rakaat pertama, rakaat kedua dia ada duduk tahiyat awal kan. Kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatu sampai habis itu. Contohnya kita terlupa, tidak sempat terbuat. Ya, maka itu dikira kita tidak melaksanakan sunat ab'ad dan kita disunatkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Okey, ya, maksudnya sudah di rakaat ketiga baru kita teringat tidak ada pula duduk tahiyat awal. Jadi kita gantilah sebelum kita memberi salam itu dengan sujud sahwi. Okey, yang kedua membaca tahiyat awal. Ya, membaca tahiyat awal ini yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, duduk itu sunat ab'ad, membaca tahiyat awal itu juga sunat ab'ad. Ya, okey. Yang ketiga, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas tahiyat awal. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu, ya, itu pun sunat ab'ad. Okey, yang keempat, selawat kepada keluarga Nabi Muhammad selepas tahiyat akhir. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya itu. Ya, itu adalah selawat kepada Nabi. Yang kelima, membaca doa kunut. Okey, solat subuh ada 2 rakaat. Ya, pada rakaat kedua itu disunatkan kita untuk membaca doa kunut. Ya, apa dia doa kunut? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, sampailah habis. Ya, dan doa kunut ini hanya ada pada waktu subuh saja. Tetapi seandainya tertinggal, terlupa, maka disunatkan kita mengganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tidak juga dibuat, sujud sahwi itu tidak menjadi satu
kesalahan, tidak juga membatalkan solat, sebab itu termasuk dalam perkara sunat ab'ad, ya. Okay, yang keenam, berdiri ketika membaca kunut, ya. Membaca kunut itu dalam keadaan berdiri. Dan yang ketujuh, selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda ketika membaca kunut, ya. Yang terakhir dalam doa kunut tu ada selawat kepada Nabi, ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, sampai habis itulah, ya. Itu termasuk juga dalam perkara sunat ab'ad, ya. Okey, jadi kita, ya, kita tengok penjelasan tentang sujud sahwi, ya. Okey, sujud sahwi ini, ya, maksudnya apa? Sujud sahwi dilakukan untuk menampung kekurangan dalam solat yang berlaku sama ada secara sengaja atau terlupa, ya. Ingat, sujud sahwi ini bukan saja perkara yang kita terlupa. Kalau kita sengajakan pun kita tidak buat, kita mau buat, jadi kena buat sujud sahwi juga, ya. Bacaan ketika sujud sahwi, apa zikirnya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, terjemahannya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Sunat sujud sahwi ini bila dibuat, iaitu ketika sebelum kita salam yang pertama. Ya, maksudnya kita sudah baca tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita salam itu kita sujud dahulu, ya. Sujud sahwi, ya. Ada yang mengatakan sujud sekali, ada juga yang kaedah sujud 2 kali. Mana-manalah yang penting sujud, ya. Okey, tahukah anda perbezaan antara sunat hayat dengan sunat ab'ad? Ya, okey. Ustazah ulang balik. Sunat hayat tadi perbuatan sunat yang jika ditinggalkan tidak perlu sujud. Kalau ab'ad, perbuatan sunat jika ditinggalkan tidak batal, tetapi sunat diganti dengan sujud sahwi sebelum memberi salam, ya. Okey, ada 2 keadaan, ya. Ini tambahan ilmu. Cara duduk kita, ya. Satu, kalau kita duduk pada tahiyat awal itu dinamakan sebagai duduk iftirash, ya. Maksudnya punggung kita di atas kaki, ya. Ini selalu pelajar tersilapkan. Okey, kalau kaki sebelah itu buku ibu jari separuh ke hadapan, duduk seperti inilah. Ini duduk iftirash. Kalau tahiyat akhir itu digelar sebagai duduk tawarruk, ya. Tawarruk. Jadi begini. Maksudnya punggung kita di bawah kaki. Kalau iftirash di atas kaki, ya. Okey. Jadi ini saya rasa boleh faham, kan? Okey, seterusnya. Okey, akibat meninggalkan solat, ya. Akibat meninggalkan solat, ini solat fardu, ya, akan menjadi penghuni neraka, ya. Boleh menjadi kafir jika menolak kefarduan solat. Ya, contohnya Allah mewajibkan kita solat, tapi orang Islam ada yang menolak, meringan-ringankan, menganggap bahawa solat fardu itu tidak wajib. Jadi boleh, ya, boleh menjadi kafir jika dia tidak solat itu, dia menolak kefarduan solat. Dia tidak menganggap bahawa solat fardu itu adalah wajib. Kalau dia mengaku benda itu wajib tapi dia malas buat, inilah akibatnya. Tapi kalau dia menolak, maka dihukumkan boleh menjadi kafir, ya. Jadi hati-hati tentang ibadat meninggalkan solatnya, dia tidak boleh diringan-ringankan. Okey, seterusnya kita masuk kepada latihan untuk hari ini, ya. Okey, jadi Ustazah mahu kamu tengok buku teks muka surat 140, aktiviti, tolong buat aktiviti 1 dan 2. Okey, untuk aktiviti 1 ni kamu kategorikan perkara yang berikut sama ada dia rukun, sunat hayat atau sunat ab'ad yang telah kita pelajari hari ini, ya. Contohnya niat, kategorinya apa? Adakah dia termasuk rukun, sunat hayat atau ab'ad, ya. Okey, untuk soalan yang kedua, nyatakan sah atau tidak sah bagi masalah yang berikut. Kamu tulis saja dalam buku sah ataupun tidak sah. Sah itu maksudnya diterima solat. Kalau yang tidak sah ini tidak diterima. Jadi baca, fahami masalah di dalam sini, ya, dan bagi jawapan untuk setiap permasalahan, ya. Ada 5 isu di sini. Okey, jadi sekian dulu untuk hari ini. Yang tidak faham boleh PM dengan Ustazah. Siapkan tugasan kamu. Bertemu lagi di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.